Okey, baik, bertemu kembali seperti yang dijanjikan. Seterusnya hari ini di Selamat Pagi Malaysia, kita nak bercakap berkenaan dengan penyakit asma. Untuk pengetahuan anda semua, di Malaysia saja kita terdapat 2 juta rakyat sebenarnya yang mengidap asma ini. Jadi kesedarannya agak kurang kerana ramai yang berpandangan ataupun bertanggapan bahawa penyakit asma ini tidak berbahaya dan ini boleh ditangani. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan penyakit ini. Selamat pagi diucapkan kepada Dr. Tan Jun Liang selaku pakar perunding Jabatan Perubatan Bahagian Respiratory Pusat Perubatan Universiti Melaya. Dr. Tan, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik. Asma ni mungkin ramai dah tahulah masalah kesukaran untuk bernafas ya. Jadi saya rasa elok juga kalau kita berikan sedikit definisi sainsnya. Okey, boleh. Actually sebenarnya ramai anggap asma ni perkara penyakit yang simple. Ya. Semua ingat bila masa kecil ada asma, dah besar dah sembuh. Sebenarnya asma ni sentiasa ada. Sekiranya masa kecil sudah ada, penyakit ni mungkin lebih baik masa remaja atau dewasa dan kemudiannya masa dah tua, penyakit ni boleh datang balik. Kebanyakan kita tengok kes macam tu. Dan apa yang berlaku sebenarnya, orang yang asma masa lahir dia ada radang dekat salur pernafasan dia. So dalam salur pernafasan dia, bila radang tu sedikit, dia tak jadi masalah. So dia mungkin kalau radang tu lebih sikit, dia akan rasa batuk lebih. Kalau lagi banyak, dia akan rasa susah nafas. Bila dah terlalu banyak, dia akan dapat bunyi macam wheezing, macam bunyi bisa gitu. So maksudnya dah sempit sangat. So bila benda ni berlaku, dah sempit sangat, dia akan datang ke kecemasan untuk ambil rawatan kecemasan. Tetapi bila salur tu radang sedikit, dia tak jadi masalah. So dia macam orang sihat, mungkin batuk sekali-sekala, dia anggap okey saja. Dan masa lahir, sebab genetik, dia penyakit ni ada. Tapi masa dah sampai masa waktu dewasa atau orang remaja, sebab radang tu paru-paru dah kita kata dah develop, dah sempurna. Jadi paru-paru dah kuat. Dia simptom asma tu jadi ringan. So dia tak akan rasa apa-apa. Sebab tu kebanyakan pesakit yang kita jumpa masa dewasa dia okey. Tapi masalah dia masa kanak-kanak dan masa dah tua. Okey, baik. Jadi adakah asma ini merupakan salah satu penyakit genetik sebenarnya? Boleh dikatakan begitu. Lebih kurang saya kira lebih kurang mungkin 90-95% ke atas disebabkan genetik. Ada masalah keturunan. Sekiranya kalau seseorang tu disyaki ada asma, selalunya kita akan cek sama ada adik-beradik ada asma ke tak, ataupun anak beranak ada asma ke tak, ataupun even datuk nenek dia ada asma ke tak. Kalau ada sejarah asma ni, dia kemungkinan untuk dapat penyakit asma tu lebih tinggi. Lagi-lagi termasuk kalau sekiranya seseorang tu ada masalah alahan. Contohnya kalau contoh ayam tak boleh makan, lepas makan dia dapat ruam, ataupun setengah pesakit dia kata kalau cuaca sejuk sikit, aircon kuat sikit, dia akan dapat masalah susah nafas. Yang ni antara kadang-kadang petanda awal. So kita kena cek. Okey, baik. Jadi adakah penyakit asma ini sebenarnya boleh berjangkit daripada satu individu ke individu lain? Biasa ni penyakit tak berjangkit lah. So kalau macam saya kata, biasanya ada sejarah keluarga dia, ada masalah alahan dan dia akan dapat penyakit asma. Tetapi ada sekolongan pesakit yang mungkin tak ada masalah sejarah keluarga, tapi dia hidup dalam 20-30 tahun dalam keadaan yang berhabuk, banyak ketika pencemaran udara. Jadi dia akan masa tua kemungkinan dia akan dapat masalah asma juga. Tapi kita kena cek selanjutnya lah. Apa yang sebenarnya mencetus keradangan terhadap sistem pernafasan ini selain daripada apa yang doktor kongsikan tadi? Biasanya dia macam kata dalam badan seseorang pesakit itu, disebabkan sejak lahir dia lebih sensitif. So jadi keradangan dia akan lebih, terutama dia expose dengan asap ataupun setengah allergen kita kata. Dan bila sel-sel radang ni meningkat, dia menyebabkan keradangan dekat salur pernafasan. Kadang-kadang ada beberapa kes yang agak sukar untuk menentukan apakah punca kepada serangan asma yang dilaluinya. Jadi apa agaknya penyebab kepada perkara ini, doktor? Kebanyakanlah kes kita kata
yang membawa kepada asma attack kita kata ialah faktor persekitaran. Contohnya asap ataupun kadang-kadang kita tengok masa jelebu memang kes asma akan meningkat dengan banyak. Dan ada juga setengah kes pesakit yang kita jumpa dia ada bila terlalu gembira ataupun terlalu sedih, dia akan dapat asma attack juga. So itu gangguan emosi juga kadang-kadang atau stres pun boleh menyebabkan masalah asma ni jadi teruk. Okey, bagaimana dengan kadang-kadang ada setengah individu yang perlu ataupun menerima preskripsi rawatan ubat untuk penyakit lain. Jadi adakah terdapat jenis-jenis ubatan di luar sana yang boleh trigger cetus serangan asma ini? Cuma ada satu jenis ubat darah tinggi lah ataupun ubat jantung yang kita kata beta blocker yang khas untuk orang asma memang tak boleh ambil. So kalau dia terambil ubat ni jenis ni dia boleh mencetuskan asma attack juga. Okey. Keradangan di sistem pernafasan itu seperti doktor kongsikan dia akan menyempitkan saluran pernafasan kita. Jadi ini secara tidak langsung akan mengurangkan jumlah oksigen yang memasuki dalam badan kita. Jadi apa yang akan jadi selepas itu sekiranya badan kita kekurangan oksigen disebabkan oleh serangan asma ini? Okey, so bila kalau seseorang tu tak cukup oksigen disebabkan saluran udara yang sempit, kalau tahap oksigen tu akan turun. Kalau kurang daripada 95 dan ke bawah, dia akan rasa susah nafas. Kalau kita tak buat apa-apa, dia lagi kurang dari 90, kadang-kadang dia boleh muka boleh jadi biru, memang macam orang tersikit gitu begitu. Dan kalau lagi kita tak buat sesuatu, dia boleh jadi koma. Dan kes yang lagi lambat dan dapat rawatan dia boleh even mati. So kadang-kadang kita nampak pesakit memang yang ambil mudah penyakit asma, dia tak ambil ubat sedutan secara regular. Bila dia tak ambil ubat sedutan secara regular, radang tu jadi banyak. Sedikit trigger saja dia menyebabkan salur tu sempit sangat sampai salur tu tertutup. Bila salur tertutup memang tak ada udara masuk langsung. Memang sampai hospital memang sangat kritikal. Kalau kes macam tu kita tak boleh buat apa-apa kecuali masuk tube untuk pasangkan ke alat untuk bantu dia bernafas. Sebab otak kita kalau kurang oksigen 4 minit otak boleh mati. Kalau otak dah mati dia memang susah nak sedar balik. Memang kes boleh jadi sangat serius. Adakah di Malaysia terdapat kes seperti itu kalau doktor boleh kongsi? Sebab kita nak beri kesedaran pada orang ramai untuk lebih cakna dan juga peka berkenaan dengan penyakit asma ini. Memang ada. So walaupun rawatan asma ni simple saja, senang saja pakai inhaler, ubat sedut semua. Tetapi kebanyakan pesakit dia tak pakai. Kadang-kadang pakai, kadang tak pakai. Bila dia rasa dia okey, dia tak pakai. Ya, betul. So bila dia tak pakai tu, radang tu jadi banyak. So benda ni accumulate, dia kumpul. Jadi bila dia berkumpul, jadi satu hari benda trigger yang serius, tutup terus, memang teruk. Saya masih ingat ada satu pesakit yang saya rawat sampai sekarang saya masih ingat. 3 tahun lepas, muda lagi, umur 20 tahun, asma, dia pakai ubat, dia tak regular pakai ubat, memang tak pakai ubat langsung. Inhaler tu kira ubat lah? Yes, okay. Ubat yang penting lah kita kena wajib pakai. Dia tak pakai. So apa yang jadi, jadi pagi itu memang mungkin sejuk, ada jangkitan infection sikit kat tekak, terus tak boleh nafas. Dia bawa sampai ke hospital, sampai kecemasan, memang tak ada pernafasan dah. So pakar kecemasan kita dia kena buat CPR, kena masuk tube. Last dia hidup. Tapi disebabkan dah lebih 4 minit tak ada oksigen. So otak dia dah mati. So dia walaupun dia sembuh kemudian, dia memang maksudnya sembuh tu dia boleh bernafas macam biasa. Tapi dia biasa. Tak sedar. Dia tak sedar. Sebab otak dah mati, sebab otak tak berfungsi. Tapi dia bernafas walaupun tak berfungsi. So jadi sebab nafas ni automatik. So bila otak kesedaran tu tak ada, so dia masih hidup, tapi dia terlantar atas katil. So umur 20, muda lagi, tapi dah jadi gitu. Koma lah kiranya. Koma seumur hidup lah. Seumur sampai sekarang pun dia masih lagi bedridden. So dia kena bedridden, kena orang jaga. So dia boleh nafas macam biasa, tapi atas katil lah jumpa dia. Tak boleh komunikasi, tak ada reaction semua. Okey, tapi dia masih sedar dengan persekitaran ni ataupun tidak? Tidak.
So sebab fungsi otak sudah tak ada. Cuma basic punya untuk macam bernafas, untuk jantung berdenyut, itu saja. Wow. So itu kes yang memang sedih lah kita rasa. Sedih. So untuk sekarang ni kalau rawatan dia banyak, ubat sedutan tu memang simple nak pakai. Tapi kalau you tak pakai regular, ni antara yang paling serius yang kita boleh. Kenapa? Apa punca-punca penyakit asma ini tidak menggunakan inhaler itu mengikut preskripsi yang diberikan oleh doktor? Susah ke nak sedut tu? Kalau boleh kongsikan ya. Saya rasa kalau tengok wayang kan banyak movie yang kadang drama dia show pakai tapi kan ada kala teknik dia salah. So bila teknik tu silap, ubat tu tak masuk. Okay. So dan ada kadang-kadang pesakit yang kat komen lah, dia kata ubat ni tak selesa. Bukan tak selesa. Tak berkesan. Dia rasa dia tak sihat. Apa saya perlu pakai ubat lagi? So jadi dia pakai tak pakai. Bila rasa dia tak elok, dia baru start pakai. So kadang-kadang ubat yang dia pakai pun ubat yang tak betul. So ubat asma ada dua jenis. Satu ubat pencegah dengan ubat pelega. Kebanyakan pesakit saya boleh kata hampir 90% suka ubat pelega. Pelega yang inhaler tu lah. Inhaler yang warna biru. Warna biru, okey. So tapi yang penting sebenarnya ubat pencegah. Okay. Kalau kita nak cegah radang tu daripada banyak. So jadi dia kena pakai regular ubat pencegah. Walaupun sebenarnya dia tak terkena serangan asma. Yes, kena betul. pakai sebenarnya ubat tu. Yes, kalau pakai ubat pelega saja, dia tak ada efek dekat radang tu. Dia cuma bagi melegakan saja. Sementara sajalah kesan. Sementara saja. Sebab tu kita kata ubat pelega ni ubat kecemasan saja. So maksudnya emergency, kalau you tiba-tiba tak boleh nafas, you pakai ubat pelega. So supaya you ada masa untuk dapat rawatan selanjutnya di hospital. Tapi pesakit kita bila dia pakai ubat pelega dia rasa okey tak apa, dah sihat. So ubat pencegah tak pakai. So jadi radang tu semakin banyak. Dia rasa dia okey tapi tak lama lepas tu dia kena lagi serangan tu. Ya, betul. Ambil ubat lega lagi tapi dia tak ambil ubat yang mencegah tu. Yes. Saya ada pesakit juga yang bila asma ni tak rawat betul-betul, radang tu jadi permanent. So radang tu jadi permanent, memang dia selalu susah nafas sajalah. So saya ingat ubat lega pun dia tak hilang juga. Tak hilang juga. So saya ingat lagi pesakit ni dia bila dia cikgu. So dia susah umur nafas. Dia berapa? Dalam 40 tahun saja. Okay. Masih kerja sampai dia nak mengajar pun tak boleh. Susah nafas sangat. So kes yang serius tu dah radang dah teruk. Ubat inhaler tu yang kita bagi pun tak berkesan. Pesakit macam ni dia kena pakai ubat injection pula. So jadi kes yang lagi teruk lah. So kadang-kadang kalau cikgu tadi dia tak boleh pakai ubat tak kurang berkesan, nak kerja pun tak boleh. So nak ngajar, nak cakap pun cungap-cungap. So jadi bermasalah. So dibawa ke klinik, cucuk, kemudian dia akan lega dengan segera atau macam mana? Dia kurangkan radang, tapi dia kena bergantung dengan ubat tu lah selamanya. Kerana radang itu sudah kekal? Kekal. So jadi dia kena sentiasa pakai ubat injection tu untuk kurangkan radang, tahap radang dia. Okey, sekarang ni banyak pintu sepadan sudah dibuka kan. Ramai yang bercadang untuk melancong ke negara-negara Eropah terutamanya. Di sana cuacanya lebih sejuk jika dibandingkan dengan di Malaysia. Mungkin Malaysia ni cuacanya agak sesuai sedikitlah. Tak terlalu sejuk dan menyebabkan pengecutan ke dalam mana-mana sistem badan kita. Tapi kalau kita pergi tempat sejuk, dia akan ada possibility ataupun kebarangkalian untuk pengecutan dalam sistem pernafasan kita dan sebagainya. Dan ini meningkatkan risiko untuk penyakit asma, terkena serangan asma. Nasihat doktor untuk mereka yang bakal melancong ke luar negara di musim sejuk ataupun tak lama lagi? Okey, saya rasa yang penting ialah ubat pencegah tu wajib pakai. Hari-hari pakai ubat pencegah, kawalan asma tu bagus. Jadi risiko untuk kena serangan asma ni jadi rendah. Dan walaupun kalau di keadaan yang sejuk, negara yang sejuk, dia tak jadi masalah. Sebab radang tu sudah kurang. Pesakit boleh nafas macam biasa. Dan ubat-ubat ni dia boleh bawa ke luar negara, tak ada masalah. Boleh naik flight semua. Cuma minta surat dengan doktor, kita buat surat untuk dia bawa ubat ni, dia boleh bawa ke mana-mana. Dan ubat pencegah ni biasanya dia pakai sekali atau 2 kali sehari. Kalau contohnya kalau di Eropah ke, pagi sebelum keluar melancong pakai dulu ubat, balik semula hotel pakai lagi sekali. So jadi dia mencegah asma ni jadi teruk. Dan dalam poket mereka ubat pelega tu simpan. Sekiranya kecemasan
boleh pakai. Tetapi kalau asma tu memang terkawal, jarang sekali lah kita kata dia kena pakai ubat pelega ni. Yelah, sebab dia dah jaga kan sistem itu, jadi agak sukar untuk dia menerima sebarang serangan. Yes. Jadi doktor, apakah kebarangkalian pula untuk seseorang individu yang punya penyakit asma ini untuk sembuh secara sepenuhnya? Setakat ni rawatan asma actually sangat istimewa kita kata, di mana bila kita bagi ubat pencegah, bila asma terkawal, maksudnya dia tak ada serangan asma, jarang sekali batuk, kekerapan untuk pakai ubat pelega tu kurang, kita boleh kurangkan dos ubat pencegah ni. So bila kita kurangkan dos ni sampai satu tahap, dia cuma perlukan dos yang paling rendah. So saya rasa tak ada penyakit sekarang ni yang you kena boleh kurangkan dos dia. Kebanyakan macam kencing manis, darah tinggi, semakin lama semakin tambah dos. Penyakit asma satu-satunya di mana kalau penyakit tu dah lebih baik atau lebih terkawal, kita boleh kurangkan dos dia. Tetapi saya kata sembuh tu mungkin dari segi tak ada petanda, tak ada serangan, tak ada kita kata bergantung pada ubat pelega. Tak ada serangan dalam tempoh waktu berapa lama? Kita kata sebulan ataupun kalau paling bagus dalam setahun lah kita kata. Tapi ada kes memang begitu. Memang asma dah teruk, kita pakai ubat pencegah regular, dia asma elok, kita boleh bagi ubat pencegah yang boleh pakai bila perlu. Sekarang ni ada ubat yang macam tu. Tetapi sebelum mencapai tahap segitu, dia kena pakai regular, kerap pakai, baru dia boleh sampai tahap yang lebih sihat. Okey, ini non-medical treatment yang doktor boleh sarankan untuk mereka yang ada penyakit asma ni? Biasanya penyakit asma kita kata yang penting dia kena elakkan trigger. So trigger contohnya habuk, asap rokok, kalau perubahan cuaca yang ketara, ada setengah pesakit kalau ada setengah makanan dan tak boleh makan yang menyebabkan alahan, benda ni dia kena elakkan supaya dia tak kena serangan asma. Satu lagi, senaman. Senaman memang penting. So, bila seseorang tu bersenam, dia akan exercise otot dia jadi kuat, paru-paru jadi kuat. Jadi automatik asma pun ada lebih baik. So bila seseorang tu buat senaman, berat akan lebih baik turun, dan dia lebih sihat lah kita kata. Sebenarnya senaman ni apa-apa pun penyakit boleh dirawat ya. Betul. Kalau kita mencegah di peringkat yang awal. Kalau dia terlambat agak sukar sikit lah ya. Yes. Memerlukan satu usaha yang lebih berpanjangan dan juga beristiqamah lagi. Okey, terima kasih Dr. Tan. Hari ini secara ringkas berkongsi dengan penonton Sahabat Pagi Malaysia berkenaan dengan penyakit asma. Jangan ambil mudah kerana di Malaysia terdapat 2 juta rakyat Malaysia yang mengidap penyakit asma ini. Jadi diharapkan perbincangan pada pagi ini bersama dengan Dr. Tan memberi sikit sebanyak kesedaran untuk anda semua lebih cakna dan peka terhadap penyakit asma ini. Okey, kita nak berehat seketika.